Antara perkataan-perkataan penting yang sepatutnya ada dalam karangan Yusuf ini ialah perkataan-perkataan yang sesuai lah digunakan untuk tajuk ini. Maka ini Ustazah keluarkan al-mufradat dari kisah Yusuf. Ya. Talibun dhakiyun wa nashiitun. Ya. Pelajar yang bijak dan aktif. Tadi kan ada karangan Yusuf. Kana Yusuf taliban dhakiyan wa nashiitan. Jadi talib dhakiyun wa nashiitan maksud dia ialah pelajar yang bijak dan aktif. Al-a'malul jama'i. Al-a'malul jama'i iaitu kerja-kerja amalan berjamaah ataupun berkumpulan. Kemudian al-mawaddah. Apakah maksud al-mawaddah? Kasih. Wal-rahmah, kasih sayang. Wal-rakha, kasih. Wal-amnu, keamanan. Wal-hanan, kasih sayang juga. Jadi untuk kasih sayang, cinta sahaja tidak ada al-mawaddah, al-rahmah, al-rakha, al-hanan. Ya? Jadi ini perkataan-perkataan yang terdapat dalam karangan Yusuf tadi. Kemudian al-yasar wal-yamin. Ya? Al-yasar ialah sebelah kiri, wal-yamin sebelah kanan. Mukhtalif. Mukhtalif maksudnya berbeza. Ya, berbeza, berselisih. Al-ajnas wal-alwan. Al-ajnas dalam bahasa Melayu kita kata jenis kan. Okey, dalam al-ajnas dalam bahasa Arab ialah bangsa. Wal-alwan, alwan ni launun, jamak dia alwan. Kalau banyak alwanun, kalau satu launun. Maksud dia ialah warna. Di sini bangsa dan warna maksudnya warna kulit. Al-thaqafah was-suluk. Al-thaqafah was-suluk. Maksud al-thaqafah itu maksud dia budaya. Dan al-thaqafah juga maksud dia ilmu. Tapi dalam karangan ni kita maksudkan dia adalah budaya. Kalau kita nak kata thaqafah tu ilmu pun boleh. Ya, tapi untuk karangan Yusuf ini kita beritahu berbeza budaya. Ya. Was-suluk, perangai, akhlak, ya, pacing, perangai, style. Itu suluk. Al-thaqafah was-suluk, budaya dan akhlak, budaya dan perangai. Tiwala hayati. Tiwala al-hayah. Ya, tiwala al-hayah. Tiwala hayati. Maksudnya sepanjang hidupnya. Tiwala al-hayah, sepanjang hidup. Tiwala dari perkataan tawilun, iaitu panjang. Tiwala, sepanjang. Ya. Dan lagi perkataan seterusnya ialah muta'addidul a'raq. Muta'addidul a'raq. Muta'addidul a'raq ialah berbagai-bagai bangsa. Berbagai-bagai bangsa. Al-masna'. Al-masna' maksudnya kilang. Ya, maksudnya kilang. Muhandisah maksudnya jurutera, engineer. Muhandisah. Kalau lelaki, muhandisun. Tak ada tak di situ. Okey? Al-asha wal-asha. Mana satu ni baris ni? Al-asha wal-asha. Okey, al-asha, solat isya. Wal-asha, yang baris atas ain tu maksudnya makan malam, dinner. Jadi al-asha wal-asha. Jadi biar pelajar dapat bezakan dan boleh gunakan dalam karangan kita. Baik, itu adalah perkataan-perkataan yang penting dalam karangan ini. Mudah-mudahan pelajar semua sudah boleh menguasai karangan ini, faham jalan cerita Yusuf dan insya-Allah boleh ingat satu persatu kehidupan Yusuf bersama ahli keluarga dia dan jiran tetangga dia. Dan apakah kesan kebaikan dari keluarga dan jiran kepada kehidupan Yusuf.
Baik, jadi kisah Yusuf ini ada tajuk-tajuk lain yang boleh sesuaikan dengan karangan Yusuf. Okey, al-mawdu' al-akhar allati tunasibu bihi. Tajuk lain yang sesuai, tunasib yang sesuai dengannya, dengan karangan Yusuf ini ada beberapa belas. Ada beberapa belas ni yang special saya beritahu tadi. Ini yang istimewanya karangan Yusuf ni. Okey, yang pertama, jika kita dapat soalan at-ta'awun wa ahamiyatuhu fil hayatil ijtima'iyah, iaitu ta'awun, kerjasama dan pentingnya dalam hidup masyarakat, dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita dapat tajuk ta'awun dan kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita boleh ceritalah kisah Yusuf ni. Sebab kita tengok dia, Yusuf ni kan dia hidup dengan penuh kasih sayang dan dia bersama jiran dia yang berlainan bangsa kan. Jadi kisah Yusuf ini sangat sesuai dengan tajuk at-ta'awun wa ahamiyatuhu fil hayatil ijtima'iyah. Kemudian tajuk yang kedua, himayatul watan, mas'uliyatul syabab. Himayatul watan, himayah maksudnya melindungi. Melindungi watan, negara, tanah air. Melindungi tanah air, melindungi negara. Mas'uliyatul syabab, tugasan, tanggungjawab pemuda. Jadi karangan Yusuf tadi adalah antara apa yang Yusuf lakukan ialah hidup berjiran dengan baik. Itu semua akan memberikan keamanan kepada negara kan. Okay. Jadi boleh sesuai dengan tajuk syabab di sini. Kemudian kalau kita dapat tajuk yang ketiga, uktub qissatan qasiratan 'anil mathalil ati. Asy-syuhrah thamaratul ijtihad. Asy-syuhratu thamaratul ijtihad. Okey, uktub, tuliskan qissatan qasiratan, satu kisah pendek. 'Anil mathalil ati, tentang perumpamaan berikut ataupun tentang kata-kata bidalan berikut. Asy-syuhratu thamaratul ijtihad. Asy-syuhrah iaitu kemasyhuran, sahur, kemasyhuran. Samarah, buah iaitu hasil dari al-ijtihad, kerajinan, berusaha, bersungguh-sungguh. Asy-syuhrah, kemasyhuran, hasil dari bersungguh-sungguh. Jadi kisah Yusuf tadi kan dia bersungguh-sungguh dengan jiran dia belajar, dia semua. Jadi itu boleh sesuai dengan asy-syuhrah thamaratul ijtihad. Kemudian soalan yang keempat, qala al-hukama'u al-jaru qabla ad-dar. Al-jaru qabla ad-dar. Kata para hukama, al-jar, jiran dulu, qabla ad-dar, sebelum jiran, sebelum rumah. Maksudnya kena tengok jiran dahulu, siapa yang akan menjadi jiran kita sebelum kita buat rumah, sebelum kita duduk di situ. Sebab kita akan hidup bersama-sama dengan mereka dan sepatutnya apabila kita sudah hidup berjiran, maka kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni, bertolong-tolongan, bantu-membantu sesama jiran. Jadi al-jaru qabla ad-dar ini sesuai dengan tajuk Yusuf tadi, kisah Yusuf ya. Kemudian kalau kita dapat soalan yang kelima, daurus syabab fi asril ulama. Daurus syabab fi asril ulama, peranan pemuda di zaman global. Di zaman global. Apakah peranan pemuda? Peranan pemuda seperti yang kita beritahu dalam kisah Yusuf. Dengan solat berjamaah, dengan hidup dengan keluarga yang penuh kasih sayang, dengan sikap dia dalam berjiran, itulah daurus syabab fi asril ulama yang menyumbang kepada keamanan. Okey? Jadi alhamdulillah dah 5 tajuk yang kita boleh gunakan karangan Yusuf. Kita tengok tajuk lain. Tajuk lain lagi, yang keenam, mas'uliyatul ibni nahwal usrah. Mas'uliyatul ibni nahwal usrah, iaitu tanggungjawab anak terhadap keluarga. Tanggungjawab seorang anak
terhadap keluarga. Jadi kisah Yusuf tadi memang cerita tentang tanggungjawab dia dalam keluarga dia kan. Maka kita boleh guna kisah karangan tu. Ya. Sebab karangan tu berkait dengan kehidupan dalam keluarga. Baik, soalan yang ketujuh, laulal wi'am lahalakal anam. Laulal wi'am, apakah maksud wi'am? Al-wi'am maksud dia al-hubbu, al-hanan, al-rahmah. Ya, maksudnya kasih sayang. Laulal wi'am, lau tu kalau. Kan mudah dalam Melayu? La tidak ataupun tanpa. Kalau tanpa al-wi'am, al-hubb, kalau tanpa kasih sayang, lahalakal anam, nescaya akan halaka, akan musnahlah, akan hancurlah, akan binasalah. Lahalakal anam, makhluk, akan binasalah manusia, semuanya alamnya akan binasa. Laulal wi'am lahalakal anam. Yang jadi kita hidup harmoni, kita hidup bahagia, aman, damai, tenteram kerana al-wi'am lah kasih sayang. Laulal wi'am, jika tanpa kasih sayang, lahalakal anam, nescaya akan musnahlah ya makhluk. Jadi kisah hidup Yusuf tadi tentang kasih sayang kan? Tentang al-hubbu, tentang al-wi'amu. Maka kisah ini sesuai dengan tajuk laulal wi'am lahalakal anam. Kemudian soalan yang ke-8, al-ittihadu asasul quwwah. Al-ittihadu asasul quwwah, iaitu al-ittihad, wahid, ahadun, itu bersatu, berpadu, perpaduan. Asas, teras, basic kepada al-quwwah, kekuatan. Kekuatan itu mari daripada al-ittihad, perpaduan. Al-ittihadu asasul quwwah. Betul tak karangan cerita Yusuf tadi ialah tentang al-ittihad? Bagaimana Yusuf bersatu padu dengan keluarga dia dan bagaimana Yusuf sangat harmoni, bersatu, berpadu dalam kehidupan bersama jiran yang berlainan bangsa. Jadi karangan tajuk al-ittihadu asasul quwwah, al-ittihadu asasul quwwah sesuai dengan kisah Yusuf. Tajuk yang ke-9, Malaysia al-Wahidah, satu Malaysia. Satu Malaysia ni maksudnya ialah semua pihak bergabung, harmoni, bersepakat, tolong-menolong, kerjasama dalam Malaysia ini macam satu. Kita bersatu dalam Malaysia. Malaysia al-Wahidah. Kalau ada keluar soalan macam ni, maka karangan Yusuf sangat sesuai. Baik, kemudian soalan yang ke-10, biqadri lughatil mar'i yaksuru naf'u. Biqadri lughatil mar'i yaksuru naf'u. Biqadri maksudnya dengan menguasai. Dengan menguasai. Lughat, bahasa-bahasa al-mar'i, seseorang. Mana seseorang yang lain, bahasa orang lain. Dengan kita menguasai bahasa-bahasa orang, yaksuru naf'u, banyak manfaatnya. Makin banyak manfaatnya. Ya? Betul tak karangan Yusuf dia belajar bahasa Tamil, dia belajar bahasa Cina, sehingga tak ada seorang pun boleh tipu dia. Ada kisah dia tadi kan? Maka soalan yang ke-10, biqadri lughatil mar'i yaksuru naf'ahu, sangat sesuai dengan karangan Yusuf. Alhamdulillah ada 10 tajuk. Ada lagi tajuk yang lain? Ada lagi. Ini tajuknya, tajuk yang ke-11, Ittihadu Sya'bil Malizi wal Ti'amul Watani. Ittihadu Sya'bil Malizi wal Ti'amul Watani maksudnya ittihad, perpaduan, Sya' al-Malizi, bangsa Malaysia, rakyat Malaysia, wal Ti'amul Watani, dan sayangkan negara. Ya, sayangkan negara. Kalau ada tajuk ini, tajuk tentang Sya'bu al-Malizi al-Mutahafi, maka karangan Yusuf sangat sesuai. Kemudian soalan yang ke-12, qala al-hukama asy-syababu sarwatun wa sawratun. Ya, asy-syababu sarwah wa sawrah. Apa maksud dia? Sarwah, sawrah. Lebih kurang tu kan eja, tapi sebut lain-lain. Asy-syababu sarwah wa sawrah.
Asyabab tu remaja, pemuda. Sarwah, sarwah ni harta, kekayaan, sarwah. Saurah, kebangkitan, revolusi, ya, kebangkitan, semangat. Jadi pemuda adalah harta dan kebangkitan. Jadi karangan ni mengenai syabab. Yusuf lah syabab itu. Tengok kisah Yusuf, kisah seorang pemuda yang merupakan harta kepada negara. Dan Yusuf merupakan satu kebangkitan remaja, satu kebangkitan pemuda. Ya? Okey. Soalan yang ke-13. Al-usratus sa'idah. Al-usratus sa'idah. Keluarga bahagia. Betul tak keluarga Yusuf ni kisah dia memang kisah keluarga bahagia kan? Alhamdulillah. Maka jika ada soalan tentang al-usrah as-sa'idah, sila guna karangan Yusuf. Kemudian soalan yang ke-14, qala al-hukama baiti jannati. Baiti jannati. Maksudnya para hukama, orang bijak pandai berkata, rumahku syurgaku. Ya, rumah yang bahagialah bagaikan syurga. Ya, begitulah maksudnya baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Jadi cerita tentang kisah rumah yang bahagia, keluarga yang penuh kasih sayang. Ya, kisah Yusuf. Alhamdulillah. Maka kita boleh jawab al-usratus sa'idah ataupun karangan baiti jannati. Kemudian tajuk yang ke-15, mas'uliyatul ibni tijahul usrah. Tanggungjawab anak terhadap keluarga. Pun sesuai dengan tajuk ini. 15 saja ke? Ada lagi tak tajuk yang lain? Ada sikit lagi. Ini sampai 18 tajuk. Tajuk yang ke-16, daurul usrah fi tarbiyatil aulad. Peranan keluarga dalam pendidikan anak-anak. Ya, betul tak kisah keluarga dia, keluarga Yusuf, salat berjamaah, ada unsur-unsur pendidikan di situ kan? Ada tabadul ara', ya, bertukar-tukar fikiran, kisah, cerita, berbual-bual kan? Jadi itu menunjukkan tarbiyah al-aulad, pendidikan anak-anak. Maka kalau daurul usrah ataupun daurul walidain, peranan dua ibu bapa fi tarbiyatil aulad, kena ajar pelajaran agama semua, ada dah dalam kisah Yusuf tadi. Maka boleh guna karangan Yusuf. Yang ke-17, mas'uliyatus syabab fi himayatil watan. Mas'uliyatus syabab fi himayatil watan. Mas'uliyah ni tanggungjawab, tugas pemuda, syabab, pemuda fi himayatil watan, dalam melindungi negara. Itu adalah cerita Yusuf. Dan tajuk yang ke-18, hukukul jiran fil Islam. Hak-hak jiran. Hukukul jiran fil Islam. Hak-hak jiran dalam Islam. Memang kisah Yusuf menceritakan tentang hak-hak jiran dia yang telah diberikan secara sangat baik oleh Yusuf. Yusuf sangat menghormati jiran-jiran dia. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kisah hidup Yusuf bersama keluarga dia dan bersama jiran tetangga Yusuf adalah boleh digunakan untuk berbelas-belas tajuk karangan yang lain. Jadi Ustazah harap kamu semua akan cuba memahami karangan ini dan kamu semua akan cuba faham dan ingat. Dan ingat dalam minda kita hafaz baik-baik. Mudah-mudahan apabila karangan ni kita perlukan, maka kita boleh jawab, kita boleh guna karangan ini dalam jawapan kita dalam Dewan Peperiksaan nanti apabila kita ditanya tentang soalan-soalan yang berkaitan, yang kita boleh gunakan kisah hidup Yusuf untuk menjawab soalan tu. Baik, apa kata kalau kita baca sekali lagi kisah hidup Yusuf ini? Sangat menarik kan? Jadi jom kita baca sekali lagi kisah hidup Yusuf. Mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita
dan menjadi bekalan untuk kita menjawab soalan peperiksaan SMU sekiranya soalan-soalan yang berkaitan dengan kisah hidup Yusuf ni ada terdapat dalam kertas soalan Al-Insya SMU. Baik, kana Yusuf qaliban zakiyan wa nasyitan. Dah tu kita kena sebut betul-betul. Kana Yusuf qaliban zakiyan wa nasyitan. ولد يوسف في وسط مدينة كوالالمبور وعاش في البيت الكبير في وسط المدينة مع أسرته المحبوبة التي تتكون من أب وأم وأخ وأخت وجد وجدة وأبوه رئيس في المصنع المشهور وأمه مهندسة في بتروناس. يهتم يوسف وأسرته بالصلاة الجماعة خصوصا في صلاة المغرب والعشاء ويتناول العشاء بعد صلاة الجماعة ويتبادل القصة والرأي معا. ومن هذه الأعمال الجماعية تحتمل الأسرة إلى الأسرة السعيدة تملأ فيها المودة والرحمة والرخاء والأمن والحنان معتمدين على الحياة بالشريعة الإسلامية. وقد عاش في اليسار قريبا من بيته داتو أحمد وداتو موتوسامي بيمينه وهم يعيشون في مودة ورحمة ورخاء ولو أنهم tambah mim di situ salah pesan tadi walau annahum mukhtaliful ajnas wal alwan ويدرس يوسف لغة الهند والصين من جيرانه المحبوبين حتى يستطيع أن يتكلم معهم بلغتهم ويحترم اختلافهم في الثقافة والسلوك في الحياة اليومية. يحب يوسف أسرته حبا جما ويحترم جاره شديدا حتى لا يشعر قلة شيء في قلوبه. ويشعر يوسف بالفرح الشديد طوال حياته في بيته منذ الصغر حتى الكبر من عمره لأنه يعيش في الأسرة السعيدة والجار المتحاب يستفيد كثيرا باللغة المختلفة التي يدرسها منذ الصغير. لا يستطيع أحد أن يكذبه بهذه اللغة. وهذه القصة تناسب أهمية الحياة الجوارية في مجتمع متعدد الأعراق. ينجح يوسف في حياته بسبب التعاون بين أسرته وجاره. يشكر الله يوسف بأسرته السعيدة وجاره المتحاب. Alhamdulillah. Kita selesai membaca keseluruhan kisah Yusuf. Jadi, rasa macam mana? Rasa lebih faham kan? Lebih faham sebab tadi sebelum kita baca penuh tadi, kita dah huraikan. Ustazah dah huraikan untuk anak-anak semua. Dah bagi makna. Jadi, bila kita baca berulang-ulang kali, berulang-ulang lagi, insya-Allah kita akan ingat kisah Yusuf ini dan kita boleh gunakan dengan tajuk-tajuk lain yang mungkin ditanya. InsyaAllah. Jadi Ustazah harap anak-anak semua sudah rasa
kita sudah siri yang ke-6. Sudah rasa insya ini sedikit jelas, sedikit cerah, tidak gelap lagi. Dan kita sudah nampak apakah yang perlu kita lakukan untuk menjawab soalan insya. Dan sudahlah Ustazah berpesan kepada anak-anak semua supaya kalau boleh sebaik-baiknya, seelok-eloknya dapatkan nota, print elok-elok nota itu. Dan apabila anak-anak mainkan kembali video ini, pengajaran ini, sebab video ini akan sentiasa ada di page kita. Bila berulang-ulang kali kita dah ada nota di tangan, dengar Ustazah ajar, alhamdulillah makin berkesan dan lagi mudah ingat di minda kita. InsyaAllah bila kita masuk dewan dengan penuh bekalan, banyak bekalan kita, banyak pengetahuan kita dan banyak persediaan kita. Ustazah di sini sentiasa mendoakan supaya mudah-mudahan anak-anak semua mendapat mumtaz dalam insya. Jangan yang lain, dapat mumtaz dalam insya. Ya, alhamdulillah sudah 6 siri. Yang pertama Ustazah ajar mengenai dengan tulis surat, Al-Risalah. Kemudian Ustazah ajar At-Taqrir, laporan. Ustazah sudah ajar Al-Hiwar, perbualan. Juga dah ajar Al-Khatabah, ucapan, ucapan, pidato. Juga sudah ajar baru ni siri yang ke-5, tajuk As-Siyahah, pelancongan, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan pelancongan. Dan pada minggu ini, minggu yang ke-6, kita sudah selesai, alhamdulillah, kisah hidup seorang syabab bernama Yusuf dalam keluarga dia, kehidupan yang penuh bahagia, kehidupan yang mengikut ajaran agama, dan bagaimana Yusuf hidup bersama dengan jiran-jirannya yang berlainan bangsa, berlainan agama, tapi hidup dengan penuh kasih sayang, penuh dengan al-hubbu, wal-raha, wal-rahmah, wal-hanan. Jadi, insyaAllah Ustazah doakan anak-anak semua semakin hari semakin faham tentang apakah yang sepatutnya dilakukan bagi soalan insya. Dan mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin rasa bahasa Arab ini ringan sahaja, tak ada yang beratnya, tak ada yang susahnya, insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak semua semakin bersedia dan akan sentiasa mengulangi video-video insya, begitu juga dengan video-video bagi subjek yang lain. Mudah-mudahan persediaan yang sangat yang terbaik dari pihak anak-anak menjelang peperiksaan SMU yang akan dijadualkan insya-Allah pada bulan Januari 2021. Jadi buat akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang telah mengambil bahagian dalam PDP online SMU pada hari ini. Dan khususnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Islam Kelantan di unit kurikulum yang telah memohon khidmat Ustazah untuk sama-sama menjayakan PDP online ini. Mudah-mudahan kita sama-sama menuju ke arah kejayaan. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fil imtihan, fid din, fid dunya wal akhirah. Sekian sahaja. Ma'assalamah wa ilal liqa. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.